Negeri-negeri Selat telah ditubuhkan pada tahun 1826 oleh pihak British. Pihak British telah menggabungkan 3 buah negeri iaitu negeri Pulau Pinang, negeri Melaka dan Singapura di bawah satu pentadbiran yang sama iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Selepas wujud negeri-negeri Selat, telah berlakunya perkembangan dan kemajuan bagi ketiga negeri ini dari segi politik, ekonomi dan sosial. Penubuhan negeri-negeri Selat ini bukan sahaja dapat menyeragamkan pentadbiran bagi ketiga buah negeri ini, tetapi dalam masa yang sama dapat menjimatkan kos pentadbiran oleh pihak British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azazuddin bin Zakaria. Saya dari kumpulan 2 ingin memutakan tentang tajuk negeri-negeri Selat. Okey, di mana dalam negeri Selat ini saya akan mengambil bahagian pengenalan. Pada tahun 1826 melalui satu piagam pentadbiran pembentukan negeri-negeri Selat, yang di mana di dalam pembentukan tersebut ada 3 buah negeri, iaitu negeri Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Okey, pentadbiran pembentukan negeri-negeri Selat ini diketuai oleh seorang gubernur dengan dibantu oleh sebuah majlis. Pada tahun 1830, kerajaan Inggeris telah mengambil keputusan untuk menjadikan negeri-negeri Selat ini sebagai satu residensi di bawah kerajaan Inggeris. Akibat dari pertubuhan taraf ini, jawatan gubernur telah diturunkan kepada jawatan residen. Disebabkan oleh pertubuhan ini, pusat pentadbiran negeri untuk negeri Selat telah dipindahkan dari Pulau Pinang ke Singapura. Dengan adanya kemajuan dari segi politik, maka keselamatan negara dapat dijaga dengan baik. Pada mulanya, negeri Pulau Pinang, negeri Melaka dan Singapura mengalami masalah keselamatan yang tidak dijaga dengan baik. Pihak British telah memperketatkan undang-undang dan pasukan keselamatan. Pihak British telah memperkenalkan Kod Penal dari India yang telah diputuskan oleh Majlis Perundangan sebagai Undang-Undang Negeri Selat dan telah diubah suai mengikut keperluan negeri-negeri Selat. Undang-undang ini telah dijadikan gais panduan kepada pihak British bagi menangani masalah keselamatan di negeri-negeri Selat. Major General William Farquhar merupakan residen Singapura yang pertama yang dilantik pada 7 Februari 1819. Beliau juga merupakan Komander Singapura yang dilantik bermula pada tahun 1819 sehingga 1823. Singapura menjadi sebuah negara yang berkembang pesat semasa pemerintahan William Farquhar. Menurut catatan Lee Van Pang yang mengatakan, kapal-kapal Singapura berlabuh dan bertolak bak semut mengerumuni. Kotanya tersegam di tengah belantara, kereta bertali arus dan kereta kuda di sana sini. Catatan dari Lee Van Pang ini seakan gambaran Singapura yang berkembang dengan majunya. Hal ini disebabkan perdagangan bebas dan konsep laissez-faire yang telah diperkenalkan dalam ekonomi Singapura sehingga menjadi sebuah bandar yang kosmopolitan. Selain itu, menurut Lee Van Pang juga mengatakan pentadbiran di Singapura maju dengan adanya teknologi yang canggih, khususnya bagi aspek pertahanan di Singapura. Sistem perkapalan yang dilengkapi dengan perkapalan perang dan alatan perang seperti meriam yang serba moden. Ini membuktikan betapa majunya pentadbiran dari segi politik di negeri-negeri Selat. Salam sejahtera, Doktor. Saya Magdalena Anak John, no metrik di 2017-2080-876 akan membincangkan berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan negeri-negeri Selat dari tahun 1826 hingga tahun 1867 dari aspek ekonomi. Umumnya, peranan negeri-negeri Selat sangat penting dalam proses kegiatan ekonomi British ke Semenanjung Tanah Melayu dari tahun 1826 hingga tahun 1867 itu. Negeri-negeri Selat menjadi pusat perkembangan ekonomi kapitalis di mana di situ sudah terdapat modal, pengusaha, buruh dan juga tanah yang menjadi faktor penting kepada berlakunya perkembangan dalam aspek ekonomi di negeri-negeri Selat pada masa itu.
Justru terdapat beberapa faktor yang membawa kepada perkembangan ekonomi di negeri-negeri selat dari tahun 1826 hingga tahun 1867 itu. Antaranya ialah berlaku peningkatan kemasukan pelaburan, terutamanya daripada saudagar-saudagar Cina negeri-negeri selat dan diikuti moda barat. Selain itu, kemasukan buruh India dan buruh Cina juga merupakan faktor penting kepada berlakunya perkembangan dalam aspek ekonomi di negeri-negeri selat pada masa itu. Malah, penggunaan teknologi pengeluaran yang lebih baik yang menjimatkan kos dan meningkatkan pengeluaran juga merupakan salah satu faktor penting yang membawa kepada perkembangan ekonomi di negeri-negeri selat pada masa itu. Dapat kita lihat di antara tahun 1826 sehingga tahun 1867, negeri-negeri selat berkembang dalam kegiatan perdagangan dan pelobongan biji timah. Misalnya, negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang dan Singapura muncul sebagai pusat pelabuhan perdagangan yang sangat penting di mana kedua-duanya mengamalkan dasar ekonomi bebas ataupun dikenali sebagai dasar ekonomi laissez-faire. Dengan dasar itu, maka berlakulah perkembangan dalam kegiatan biji timah pada masa itu. Negeri-negeri selat dilihat berkembang dalam kegiatan perdagangan pada masa itu, di mana menjelang tahun 1822, negeri selat iaitu Singapura telah muncul sebagai pusat perdagangan yang sangat penting, lebih-lebih lagi apabila Stamford Raffles mengisytiharkan Singapura sebagai pusat pelabuhan bebas kerana berpendapat bahawa Singapura mempunyai banyak kelebihan dari segi bekalan untuk kapal-kapal, pelabuhan semula jadi dan juga kedudukannya di pintu Selat Melaka. Jadi, dalam tempoh itu, boleh dikatakan Singapura sebagai pusat pelabuhan bebas dari segi keluar masuk pelabur dan pedagang, dan ia berjaya menarik peniaga-peniaga dari luar terutamanya Cina. Malah pada ketika itu, Singapura menjadi pusat pengumpul dan pengedar barang dagangan dari Kepulauan Melayu. Manakala negeri-negeri selat dilihat berkembang dalam kegiatan biji timah dari tahun 1826 hingga tahun 1867, di mana negeri-negeri selat telah menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil dari alam Melayu, terutamanya biji timah pada ketika itu, untuk mengimbangi perdagangan British dengan Cina dan juga mengurangkan persaingan dengan pelabuhan Belanda di alam Melayu pada ketika itu. Penanaman modal dari pelabur-pelabur luar pada ketika itu, ekoran ramai pelabur-pelabur luar melabur modal untuk memajukan pelombongan biji timah pada ketika itu. Maka perkembangan dalam pelombongan biji timah pada ketika itu juga membawa kepada perkembangan kegiatan perdagangan di mana pelabuhan negeri-negeri selat digunakan untuk memperdagangkan hasil biji timah itu. Malah, perkembangan dalam kegiatan ekonomi biji timah di negeri-negeri selat antara tahun 1826 hingga tahun 1867 adalah ekoran daripada orang Cina terlibat secara beramai-ramai dalam kegiatan pelombongan biji timah kerana permintaan yang tinggi terhadap biji timah ekoran daripada kesan revolusi perusahaan di British dan Amerika Syarikat pada ketika itu. Ketiadaan sekatan dalam ekspor dan penggunaan pelabuhan mencerminkan dasar ekonomi bebas dalam kegiatan pelombongan biji timah di bawah pentadbiran British pada ketika itu. Dan bentuk perdagangan itu berterusan sehingga tahun 1870. Selain mengalami perkembangan ekonomi dalam kegiatan perdagangan dan biji timah, negeri-negeri selat juga mengalami perkembangan ekonomi dalam kegiatan pertanian komersial di antara tahun 1826 hingga tahun 1867.
Antara tanaman tersebut termasuklah buah panda, lada hitam, bunga cengkeh, ubi kayu, tebu, gambir dan sebagainya. Misalnya, pada tahun 1822, terdapat lebih kurang 20 ladang gambir telah dibuka di Singapura, di mana pada ketika itu gambir merupakan tanaman yang menguntungkan. Peluasan tanaman gambir itu telah meningkat sebanyak 2.350 ekar kepada 5.000 sehingga 6.000 ekar pada tahun 1841. Justru, jelaslah bahwa negeri-negeri selat mengalami perkembangan dalam kegiatan pertanian komersial pada ketika itu. Manakala ubi kayu merupakan aktiviti utama di negeri Melaka pada tahun 1850 sehingga tahun 1880. Contohnya dapat dilihat pada tahun 1862 sehingga tahun 1870 sebelumnya, seluas 10.000 ekar tanah di Melaka telah dibangunkan dengan tanaman ubi kayu. Manakala perkembangan dalam kegiatan pertanian komersial di negeri selat iaitu Pulau Pinang dapat dilihat di mana pada ketika itu Pulau Pinang maju dengan perusahaan tebu. Misalnya, estet pertama yang mengusahakan tebu yang dikenali sebagai Otahead Estate telah dibuka di Air Hitam, Pulau Pinang pada tahun 1838. Maka jelaslah bahawa di antara tahun 1826 sehingga tahun 1867, negeri-negeri selat telah mengalami perkembangan dalam aspek ekonomi. Sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Lai Sofong dan memegang dometrik di 2017-2080-894. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang perkembangan dan kemajuan negeri-negeri selat dari segi sosial. Penubuhan negeri-negeri selat telah memberikan banyak perkembangan dan kemajuan dari segi sosial seperti melahirkan masyarakat majmuk. Kemasukan buruh Cina dan India telah dibawa masuk oleh pemuda Cina dan Eropah untuk bekerja di berbagai sektor. Kemasukan masyarakat Cina adalah untuk mengusahakan kegiatan ekonomi dan perlumbungan, terutamanya kegiatan lada hitam dan juga gambir. Masyarakat India pula dibawa masuk untuk menjadi buruh untuk membina bangunan-bangunan dan jalan-jalan di kawasan negeri-negeri selat. Pada kebiasaannya, kemasukan masyarakat Cina adalah berdasarkan sistem tiket dan India pula adalah berdasarkan sistem kontrak ataupun sistem kanggani. Jadi di sini dapat dilihat bahawa adanya kepelbagaian budaya asing yang dibawa masuk oleh buruh asing ini adalah seperti cara berpakaian, makanan, bahasa dan pertuturan telah mendorong kepada pembentukan masyarakat majmuk dan pertambahan penduduk di Malaysia. Yang kedua ialah kemajuan perkhidmatan kesihatan. Kemasukan imigran Cina telah membawa masuk sistem perubatan tradisional, iaitu kemasukan tabib-tabib atau dikenali sebagai doktor. Mereka turut membawa beratus-ratus ubatan dari tumbuhan dan juga organ haiwan. Selain itu, pembinaan klinik, hospital dan pusat kesihatan pada masa itu amat penting untuk mencegah penularan penyakit berjangkit yang merebak kepada imigran Cina dan juga India. Jadi British menyuruh imigran Cina dan India ini menggunakan perkhidmatan kesihatan untuk memastikan mereka adalah sihat untuk menjalankan aktiviti peladangan dan perlumbangan kerana mereka penting sebagai tulang belakang kemajuan ekonomi. Untuk menangani wabak penyakit ini, British telah menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan pada tahun 1900 di Kuala Lumpur untuk mengkaji punca dan langkah-langkah untuk mencegah penyakit tersebut. Yang ketiga ialah perkembangan sistem pendidikan. Pengenalan sistem pendidikan di Tanah Melayu telah menjadi salah satu kepentingan kepada pihak British. Pulau Pinang dan Singapura merupakan negeri yang banyak membangun dan membuat pembaharuan pendidikan, di mana mewujudkan pendidikan vernakular berdasarkan kaum. Mereka membenarkan kaum-kaum seperti China, India membuka sistem persekolahan mengikut bahasa ibunda masing-masing. Contoh seperti sekolah vernakular China, sekolah vernakular India seperti Penang Free School. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ini adalah memberi pendidikan kepada mereka ataupun imigran untuk memenuhi keperluan tenaga ekonomi, seperti untuk mendapatkan kerani dalam
perkhidmatan kerajaan atau bertugas di ladang-ladang. Akibatnya, wujudlah sistem pendidikan plural sesuai dengan keadaan struktur masyarakat. Jadi, ini adalah 3 perkembangan sosial di negeri-negeri Selat. Kesimpulannya, pertubuhan negeri-negeri Selat yang diketuai oleh Gubernur dibantu oleh Majlis Kaunsil serta kaki tangan awam mendorong berlakunya perkembangan dan kemajuan. Selain itu, terbentuknya masyarakat majmuk, ekoran daripada kemasukan orang Cina dan orang India lantas memenuhi sektor-sektor ekonomi seperti pelumbungan biji timah dan pembangunan. Oleh itu, jelaslah menunjukkan perkembangan dan kemajuan di negeri-negeri Selat meskipun pada dahulunya merupakan negeri yang mundur dan banyak kelemahan. Sekian, terima kasih.